Kali ini kami akan berkongsi tentang epidemi komunis Cina di kota Harbin yang terletak di wilayah Heilongjiang, Cina, yang kini difahamkan bertambah buruk ekoran penularan wabak rentas wilayah selain jangkitan klaster. Pegawai mendakwa bahawa tiada sebarang penutupan kota di sana. Namun realitinya aktiviti komuniti setempat serta jalan raya di kota berkenaan ditutup. Penduduk berasa bimbang jika wabak itu terus merebak di luar kawalan, maka penduduk Heilongjiang akan tersisih sama seperti penduduk Hubei sebelum ini. Berikut berita selanjutnya. Kebelakangan ini, wabak virus komunis Cina telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Walaupun pihak PKC telah berulang kali mengatakan bahawa wabak itu telah ditangani dan dalam keadaan yang stabil, serta bilangan pesakit yang dijangkiti di beberapa kawasan turut rendah. Namun terdapat banyak tanda-tanda penularan itu meningkat di bandar besar dan wilayah yang terjejas, sehingga penutupan bandar yang ketat terpaksa dilakukan kembali. Antaranya adalah keadaan di Heilongjiang, di mana Harbin, iaitu ibu kota wilayah berkenaan, baru-baru ini mencatatkan jangkitan klaster berskala besar dan rantaian jangkitan itu masih lagi berlaku dan berpanjangan. Pejabat PKC pula mendakwa bahawa sumber jangkitan klaster tersebut adalah berasal daripada seorang pelajar antarabangsa yang baru pulang dari Amerika Syarikat pada 19 Mac lalu. Sehingga 18 April, jumlah pesakit yang telah sah dijangkiti wabak tersebut di sana adalah seramai 40 orang. Sejumlah kaki tangan perubatan dari Hospital Gabungan Pertama Universiti Perubatan Harbin dan Hospital kedua Bandar Harbin juga dijangkiti. Menerusi kenyataan pada 11 April, beberapa netizen telah memuat naik video yang mendedahkan bahawa terdapat banyak orang yang menunggu untuk mendaftar di Hospital Pertama Universiti Perubatan Harbin yang beratur hingga ke jalan. Masyarakat berpendapat bahawa pihak kerajaan tidak bersungguh-sungguh dalam mengendalikan wabak ini sehingga situasi menjadi tidak terkawal. Kemudian akan menjadikan individu yang pulang daripada luar negara sebagai kambing hitam. Jumlah pesakit yang dijangkiti sebetulnya melebihi angka rasmi yang dikeluarkan PKC. Seorang warga Harbin, Liao, berkata bahawa laporan dan maklumat daripada negara lain didasarkan pada laporan rasmi PKC dan dikawal ketat oleh kerajaan. Ia adalah situasi yang diamalkan sejak bertahun-tahun. Angka rasmi yang dikeluarkan selalunya tidak tepat. Jangan salahkan masyarakat dunia jika mereka tidak mempercayainya. 专制国家信息闭塞都以官方报道为主啊，这是多少年一贯的情况，数字出关，关出数字，它这个数字一直不准，也不怪外界和百姓猜疑。 Beberapa orang penduduk Cina juga berulang kali memberitahu tentang penutupan Bandar Harbin, walaupun PKC seboleh mungkin menafikannya. Namun terdapat banyak maklumat yang menunjukkan bahawa banyak aktiviti komuniti dan jalan raya di Harbin terpaksa ditutup kembali. Seorang lagi penduduk, Yu, mengatakan bahawa banyak aktiviti komuniti di Harbin secara keseluruhannya telah dihentikan. Pintu gerbang dijaga hampir 24 jam. Mereka lebih waspada dan keadaan sedikit tegang berbanding dengan keadaan di awal wabak ini. 整体上来看的话，哈尔滨现在市内的好多的小区，你像这个和平小区那边都已经封得很严重了，它就是门口几乎就达到24小时了。它的警戒的级别和警戒的紧张的这个气氛远远要高于疫情最初的反热期。 Menurut Yu, kod kesihatan milik rakannya pada suatu hari berubah warna dan dia kemudiannya ke jabatan terlibat untuk mendapatkan jawapan berkenaan dengan kodnya itu, sama ada dia dijangkiti ketika berkunjung ke pusat beli belah. Namun tiada sebarang penjelasan diberikan oleh jabatan yang berkaitan. Yu percaya bahawa demi pangkat, kaki tangan kerajaan tidak berani untuk melaporkan keadaan sebenar epidemi ini secara jujur. Sedangkan maklumat yang tidak tepat itu akan membawa kepada salah faham, seterusnya dianggap sebagai isu remeh oleh orang ramai sehingga virus itu akhirnya tersebar secara meluas. Epidemi telah menimbulkan banyak masalah, misalnya sumber pendapatan masyarakat yang terjejas. Jika keadaan ini berlanjutan sehingga beberapa bulan, kita mungkin tidak akan makan dan minum. Rakan saya juga mengatakan bahwa tidak lama lagi mungkin kita akan mengalami kesukaran. Tiada uang untuk membeli makanan. Bagaimana kita boleh hidup?
Yu juga bimbang jika epidemi ini terus menular, maka masyarakat Heilongjiang akan mengulangi tindakan yang dilakukan oleh penduduk di Hubei dan Wuhan sebelum ini. Mereka akan tersisih. Tambah Yu, penduduk di Heilongjiang akan pergi ke tempat-tempat yang lain dan mereka tidak akan dilayan. Sama seperti apa yang berlaku pada penduduk di Wuhan dan Hubei sebelumnya. Warga Heilongjiang akan terkena tulah dan akan ditolak di mana-mana. Pada 17 April, Bandar Kenhe di kawasan otonomi Mongolia Dalaman mengumumkan bahwa mereka telah menutup sepenuhnya lalu lintas yang menghubungkan kawasan itu dengan Heilongjiang. Ini menandakan bahwa penutupan wilayah itu telah dilaksanakan kembali demi mencegah penularan virus. Pada hari yang sama, 18 orang termasuk Timbalan Datuk Bandar Harbin Chen Yuanfei dan Pengarah Jawatan Kuasa Kesihatan dan Kesihatan Harbin Ting Fengsu bertanggung jawab ke atas pencegahan dan kawalan wabak yang buruk. Sehubungan itu, kolumnis Xia Xiaoqiang dalam artikel yang diterbitkan oleh Epoch Times mendedahkan bahwa tindakan pikesi terhadap pegawai Harbin sama seperti cara yang dilakukan Jiang Zemin ketika wabak SARS berlaku pada 17 tahun lalu. Pegawai pada ketika itu segera dilucut dan disingkirkan, dan keadaan ini menyebabkan kerajaan berjaya menyembunyikan fakta sebenar tentang wabak tersebut demi menjamin kedudukan mereka, manakala orang ramai menjadi mangsa. Menurut Liao, ia merupakan situasi yang sering kali berlaku, yaitu mencari mangsa demi mencerminkan sikap saling membantu antara kaki tangan bawahan dengan pegawai atasan. Mereka akan mencari beberapa individu untuk dijadikan kambing hitam, sekaligus menerima hukuman. Ia merupakan cara terbaik untuk melepaskan diri daripada tanggung jawab. Menurut laporan, kumpulan jangkitan di Harbin ini juga akan merebak ke seluruh wilayah. Zhang, pesakit yang baru didiagnosis di Fusun Liaoning, sebelum ini pernah bertemu dengan kelompok mereka yang dijangkiti, dan Zhang kemudiannya difahamkan telah makan malam bersama ramai individu pada 10 April lalu.